Pemerintahan beraja merupakan tradisi yang berakar umbi dan menjadi teras kewujudan kerajaan Melayu. Raja memerintah dengan kuasa yang penuh dan berdaulat. Cabaran terhadap pemerintahan beraja berlaku selepas pentadbiran tempatan dikuasai oleh Jepun dan British. Walau bagaimanapun, pemerintahan beraja tidak terhapus. Pemerintahan beraja berkembang sejajar dengan peredaran massa sehingga diiktiraf sebagai raja berperlembagaan seiring dengan konsep demokrasi berparlimen dalam pemerintahan negara. Istilah demokrasi berasal daripada bahasa Yunani, iaitu demokratia yang bermaksud kekuatan rakyat. Istilah ini dibentuk daripada dua perkataan berlainan, iaitu demos bermaksud rakyat dan kratos bermaksud kekuasaan. Negara yang mengamalkan sistem demokrasi dikenali sebagai negara demokratik. Pemerintahan yang dimaksudkan ialah pemerintahan yang menggariskan bahawa kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi terletak di tangan rakyat. Rakyat mempunyai hak dan suara yang sama dalam mengatur pemerintahan sesebuah negara. Dalam ucapan Gettysburg pada tahun 1863, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. William Godwin dalam bukunya Inquiry Concerning Democracy menyatakan bahawa democracy is a system of government according to which every member of society is considered as a man and nothing more. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil adalah berdasarkan suara terbanyak. Sistem demokrasi memberikan kebebasan bersuara kepada rakyat. Namun, pada awal terbentuknya sistem ini di Athens, hanya lelaki sahaja yang dibenarkan mengambil bahagian untuk bersuara di dewan. Demokrasi merupakan kerajaan di mana kuasa tertinggi dilaburkan kepada rakyat melalui perwakilan yang biasanya melibatkan pilihan raya. Rakyat membentuk kerajaan melalui pilihan raya, melahirkan sesebuah kerajaan yang adil dan raja atau sultan menjadi lambang taat setia kepada rakyat. Pemilihan yang di Pertuan Agong adalah manifestasi kepada sistem raja berperlembagaan. Sistem raja berperlembagaan bermaksud pemerintahan beraja yang diketuai yang di Pertuan Agong hendaklah mematuhi peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang. Peruntukan ini bermaksud bidang kuasa raja terikat dengan perlembagaan dan undang-undang. Perdana Menteri selaku ketua kerajaan akan menjadi penasihat yang di Pertuan Agong dalam hal-hal tertentu. Sekiranya baginda melanggar undang-undang, baginda boleh didakwa. Malaysia adalah satu-satunya negara di dunia yang mengamalkan sistem penggiliran, di mana yang di Pertuan Agong akan dipilih 5 tahun sekali. Sistem penggiliran dianggap unik kerana menggabungkan tradisi feudal berasaskan keturunan dengan konsep moden berasaskan perlembagaan. Tempoh pemerintahan yang di Pertuan Agong adalah selama 5 tahun. Sama ada baginda mangkat, meletakkan jawatan ataupun dilucutkan jawatan akan diganti dengan agong yang baru. Tugas yang di Pertuan Agong ialah sebagai melantik Perdana Menteri, membubarkan parlimen, meminta mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk membincangkan keistimewaan kedudukan dan isu-isu raja yang lain. Baginda juga diberi kuasa untuk memelihara kedudukan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra di negeri Sabah dan Sarawak. Yang di Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri, Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Selaras dengan 41 perlembagaan persekutuan, yang di Pertuan Agong juga menjadi ketua tentera.
Baginda mempunyai kuasa untuk melantik Panglima Angkatan Tentera dan menjadi ketua kepada 3 cabang, iaitu cabang Tentera Darat, Udara dan Laut. Merdeka! 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 Selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan. Malaysia mempunyai 9 orang raja yang memerintah. Raja yang memerintah pada tahun ini ialah Sultan Negeri Pahang, iaitu Sultan Abdullah Ahmad Shah. Baginda adalah yang di-Pertuan Agong ke-16 bagi menggantikan Sultan Muhammad ke-5 yang merupakan Sultan dari Kelantan yang turut tahta sebagai yang di-Pertuan Agong ke-15 sejak 6 Januari lalu, selepas memegang tampuk pemerintahan pada tahun 2016 selama 2 tahun sahaja. Baginda meletakkan jawatan yang menyebabkan Majlis Raja-Raja terpaksa menukarkan Agong yang baru. Yang di-Pertuan Agong ke-16 dipilih dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-251 yang berlangsung di Istana Negara. Baginda dilantik pada 24 Januari dan dilantik secara rasmi pada 31 Januari 2019 sebelum ditabalkan pada 30 Julai lalu. Giliran perlantikan raja di sesebuah negeri bermula di Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor dan Perak. Malaysia mempunyai bentuk pemerintahan yang unik dengan ciri-ciri tersendiri. Kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen membentuk pentadbiran yang sistematik dan unggul. Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen berjaya mewujudkan kestabilan. Hal ini membawa kemajuan dalam pelbagai bidang sejak merdeka hingga hari ini.